Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahilladzi manna 'ala man yasha'u min 'ibadihi bi talabil 'ilmi asy-syar'i wa dhalika fadlullahi yu'tihi man yasha'u wallahu dzul fadlil 'azim. Wa sallallahu wa sallama 'alal qa'il man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة أحييكم بتحية الإسلام تحية مباركة من عند الله وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, sedang pendengar, penonton, ikhwan, akhwat, ibu bapa yang dihormati, yang juga dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Ta'ala pada petang hari Jumaat, petang yang penuh dengan barakah dan juga doa mustajab daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga sama dengan ruangan kita iaitu sunnati, ruangan yang dinamakan kata sunnati iaitu sunnah Nabi SAW, untuk kita sama-sama belajar akan hadis Nabi dan juga sunnah Nabi SAW, menambahkan cinta kita kepada Nabi dan juga tambah untuk kita ada perasaan rasanya nak ikut Nabi SAW, yang mana kita masih bersama dengan kitab Syama'ilun Nabi SAW lagi nya. Syama'ilun Nabi SAW mengenai dengan saksiyah Nabi, bukhari kafab Nabi, sifat kejadian Nabi SAW, dan juga hari Nabi, apa sahaja yang bersangkut dengan Nabi, mengenai dengan makanan Nabi, tidur Nabi, ibadat Nabi, dan juga apa lagi yang kita belajar banyak sehingganya kita sampai kepada kewafatan Nabi SAW daripada minggu yang telah lepas. Kata Nabi SAW meninggal dunia balas mana, dengan saat yang terakhir yang Nabi SAW meninggal dunia daripada dunia yang kita sedang duk hidup yang berada sekarang lah ni. Jadi pada hari ini, ikhwan, akhwat, ibu bapa yang dikasihi sekalian, seperti mana saya sebut, kata pada hari ini adalah hari yang terakhir ataupun perjumpaan yang terakhir ataupun kali yang terakhir untuk kita nak bersama dengan kitab ini, kitab Syama'il An-Nabi SAW, iaitu kitab Syama'il Nabi ni, kitab Syama'ilun Nabi yang dikarangkan oleh Imam Abu Isa Muhammad bin Isa At-Tirmidzi. Jadi saya banyak bersyukur kepada Allah Ta'ala dengan taufik dia lah, sepanjang masa yang kita belajar bersama daripada kitab yang sangat berharga ini, yang mana belum daripada ni kita biasa belajar kitab Arba'in Nawawiyah, 40 hadis Imam Nawawi ada. Kalau pia yang tak biasa dengar pun boleh dengar yang mana saya telah bantu bubuh dalam YouTube saya, Mukhlis Darlah tu, boleh kita tengok 40 hadis Imam Nawawi, ataupun siri yang kita biasa buat, sama ada siri mengenai dengan jenis-jenis hadis Nabi, yang mana jenis hadis Nabi yang kita kenal dah mengenai dengan hadis sahih dia balas mana, hadis hasan balas mana, hadis dhaif balas mana, dan juga hadis maudhu' balas mana. Dan juga kita biasa juga telah mempelajari akan kitab Riyadhus Salihin lah, kitab Riyadhus Salihin bagi Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, lebih kurangnya 2-3 bab tajuk lah mengenai dengan ikhlas, taubat, sabar. Rasanya 3 tajuk ni lah yang kita biasa belajar, lebih kurangnya 22 kali yang kita biasa belajar. Dan juga di sini juga kita biasa banyaklah kita belajar. Jadi yang jadi kitab-kitab tu kita telah belajar 40 hadis Imam Nawawi, Riyadhus Salihin, 3 tajuk besar awal sahaja, lebih kurangnya 22 kali. Dan juga pada hari ini kita kali yang ke-34 daripada kitab ni, 34 kali dah
yang kita belajar 34 perjumpaan lah mudah kata. Yang kita belajar daripada kitab ni. Makna kata kita guna kitab ni untuk kita mengajar sama dalam stesen radio ini, guna masanya 34 jam lebih kurangnya. Ataupun lebih banyak daripada tu, 34 jam lebih kurangnya. Maka hari ini kita akan khatamkan kitab ini dengan tajuk ataupun dua bab yang terakhir mengenai dengan saka Nabi SAW, dan juga bab yang terakhir iaitu bab mengenai dengan mimpi, nampak Nabi SAW di dalam mimpi kita, dalam tidur kita. Jadi alhamdulillah kita akan baca tu pada halaqah ataupun pada hari ini, sehingga kita akan tamat belajar daripada kitab ni, dan juga kita pakat syukur bersama. Jadi yang pertama sekali saya lah agak kata banyak kena syukur kepada Allah Ta'ala dan juga ibu bapa, insya-Allah. Sedang pendengar penonton, ikhwan akhwat, ibu bapa yang dikasihi sekalian, kita terus bab yang ke-55 dan juga bab yang ke-56 insya-Allah pada hari ini. Bab yang ke-55 mengenai dengan mirathu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saka Nabi. Yang mana Imam Tirmizi rahimahullahu taala beri hadis, hipung hadis untuk nak bayangkan apa yang Nabi SAW meninggal semasa duduk dalam dunia. Daripada dunia ni gapo Nabi tinggal. Wa ma tarakahu an-nabi wa kadzalika anbiya as-sabiqun. Dan juga sebenarnya hakikat sebenarnya apa yang Nabi kita Muhammad SAW telah meninggal wiada dalam dunia ni, ataupun para nabi-nabi dulu pun. Malaikat benda itu Nabi tinggal, para Nabi tinggal untuk menjadi benda sedekah saja. Tak ada milik ataupun nak kepada ahli keluarga, tak. Benda gapo sedikit yang tinggal, dia akan wakaf ataupun bersedekah kepada harta tengah ataupun kepada Islillah Ta'ala. Fa innahum la yuwarrithu dirhaman wala dinara. Hakikat sebenarnya Nabi tak ada kaya. Nabi tidak ada duit dinar yang banyak kaya, dirham yang banyak kaya, tak. Habis tu Nabi tak ada mewarisi, tidak tinggal saka yang jadi harta dirham ataupun dinar, tak. Tapi hakikat sebenarnya yang Nabi mewarisi kepada sahabat zaman-zaman dia, khususnya anak dia, ahli keluarga dia, dan juga sahabat pada zaman itu, ataupun sehingga kita selaku umat Nabi SAW, iaitu kita sedang duduk boleh makan saka Nabi yang dinamakan kata al-ilmu. Saka Nabi yang namanya al-ilmu. Itulah saka Nabi yang sebenar. Jadi hadis yang pertama dalam bab ini, qala al-Imam Tirmizi, katakan Imam Tirmizi, qala haddatsana Ahmad bin Mani', qala haddatsana Husain bin Muhammad, qala haddatsana Isra'il an Abi Ishaq an Amr bin al-Harith akhi Juwairiyah lahu suhbatun, qala ma taraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa silahahu wa baghlatahu wa ardan ja'alaha sadaqatan. Hadis riwayat Bukhari, hadis sahih. Hadis ni daripada Amr bin Harith sebagai adik kepada Juwairiyah. Juwairiyah ni salah satu isteri kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Amr bin Harith dia katanya Nabi SAW tak tinggal gapo sikit abuk hari yang dia mati. Jadi bab yang belum daripada ni kita belajar mengenai dengan Nabi wafat, Nabi mati. Mana kata biasalah mati tinggal saka, mik saka. Serupa dengan kita hari ni lah. Dan kalau pak mati, anak makan gapo saka yang tinggal, dan juga akan mewarisi kepada anak ataupun keluarga dia. Jadi selepas daripada Nabi mati, maka akan tengoklah kata gapo yang Nabi tinggal ratik daripada saka dia yang boleh beri kepada keluarga dia dan juga anak dia, khususnya Fatimah, anak yang terakhir yang belum tinggal dunia, iaitu Nabi tinggal dunia, Nabi mati, Fatimah ada seorang lagi anak dia. Yang mana katanya Fatimah masih hidup selepas daripada pak dia, iaitu Nabi SAW mati, selamanya 9 bulan lagi. Gapo yang Nabi tinggal biasalah. Jadi Amr bin Harith dia katanya Nabi SAW tak tinggal gapo sikit abuk, melainkan satunya silah, pedang dia. Yang keduanya bagal. Bagal ni satu ekor binatang lah, yang merupakan dengan hema, tapi dia tak serupa dengan hema sangat. Dan juga yang ketiganya tanah lah, yang mana tanah ini Nabi niat untuk nak bersedekah. Dia niat untuk nak bersedekah. Jadi begini ya.
Jadi begini sahaja yang Nabi SAW tinggal adalah syai'un yasirun jiddan, sikit benar, tak ada banyak. Katanya Al-Hafidh Ibn Kathir rahimahullah ta'ala kata, fa inna dunya bihadhafiriha kanat ahqara indah. Dunia yang nampak kata banyak, benar dalam dunia, nampak kata besar, nampak kata ada belaka dalam dunia ni, tapi bagi Nabi SAW sangat adalah benda yang terhina sekali, benda yang kecil. Tak ada, Nabi tak ada buat peduli apa banyak dengan dunia ni. Kecil adalah benda yang sangat hina di sisi Nabi SAW. Habis itu tidak ada sesiapa pun yang boleh nak makan pusaka ataupun tidak ada pusaka ke apa yang Nabi SAW meninggal kepada ahli keluarga dia. Hadis seterusnya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, ja'at Fatimah ila Abi Bakr faqalat man yarithuka faqala ahli wa waladi faqalat ma li la arithu abi faqala Abu Bakr sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la nurath walakin a'ulu man kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'uluhu wa unfiqu ala man kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yunfiqu alaihi. Hadis riwayat oleh Al-Imam Tirmizi juga dalam kitab ni dan juga kitab Sunan dia. Jadi daripada Abu Hurairah, hari yang selepas daripada Nabi meninggal dunia, tanah sudah ada, mayat-mayat sudah gapo siap belaka dah. Jadi Fatimah sebagai anak Nabi sore yang masih hidup, mari cari kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tanya kepada Abu Bakar, kata, man yarithuka, apabila kamu mati, hai Abu Bakar, siapa akan makan pusakamu? Pusaka yang kamu tinggal selepas daripada mati, hai Abu Bakar, siapa yang akan boleh nak makan pusaka itu? Abu Bakar jawab, kata, ahli wa waladi, isteri aku dan juga anak-anak aku lah. Isteri aku dan juga anak-anak aku. Faqalat, Fatimah tanya, kata, mali la arithu abi, apa aku tak boleh makan pusaka pakku? Pakku yang meninggal dunia, Nabi SAW sebagai ayah kepada Fatimah radhiyallahu anha meninggal dunia, mana pusaka pakku tak ada sikit abak ni? Tu. Habis itu di sini yang berlaku syubhatnya yang dilemparkan oleh orang Syiah, kata ni Abu Bakar telah rampas harta Nabi, siapa kau Fatimah anak Nabi tak boleh nak ambil pusaka. Balas mana? Abu Bakar tidak ada orang mana yang paling tahu sekali mengenai dengan takdir pun kita belajar mengenai dengan tempat yang nak tanah Nabi, nak kamuh Nabi di mana, tak ada seorang mana yang lebih tahu daripada Abu Bakar. Abu Bakar royak atas tempat Nabi mati lah. Benar yang sakut dengan saka Nabi, Abu Bakar lah orang yang tahu. Faqala Abu Bakar jawab kepada Fatimah, sami'tu, aku dengar. Ni kalimah sami'tu maknanya kata dengar sendiri, tak ada maksud kata Abu Bakar dengar daripada orang lain ataupun orang lain mai royak kepada Abu Bakar dengan tak dengar sendiri direct daripada Nabi. Tak. Aku sendiri yang dengar dengan dua telinga aku ni daripada Nabi SAW yaqul la nurath. Kami ini tak orang panggil tak ada tinggal pusaka, tak ada pusaka untuk nak meninggal ataupun nak uwi. Tak, orang panggil tidak mewarisi. Walakin ni Abu Bakar yang kata, tetapi aku akan bui lah gapo sedikit yang tinggal daripada Nabi ataupun belanja gapo yang Nabi biasa sara pia daripada sahabat. Abu Bakar nak jadi khalifah pun dia akan sara rati. Bahkan kadang-kadang tak ambil duit daripada Nabi ataupun harta yang Nabi tinggal ada, tapi maksudnya ambil daripada wang ataupun harta tengah, baitul mal. Ambil daripada harta tengah untuk nak belanja, untuk nak sara kepada sahabat mana pun yang Nabi SAW biasa sara. Belanja kepada sesiapa pun, isteri pun ataupun orang mana-mana pun yang Nabi biasa nafkah, dia akan beri. Abu Bakar sambung orang panggil. Tapi hakikat sebenar, tanya kata Nabi SAW, tinggal gapo ratik? Tinggal gapo ratik kepada anak dia pusaka daripada pusaka? Tak ada. Tidak ada. Falidzalika lam yuqassimu
radhiyallahu anhu ma tarakahu an-nabi baina aqrabaihi wa azwajih. Habis tu Abu Bakar tak ada bagi saka sebab ning tak ada, sebab perkataan ning lah. Faqala Abu Bakar, sami'tu, aku dengar daripada Nabi SAW yang Nabi kata, nah, tidak ada orang yang boleh makan saka aku ataupun aku tak ada mewarisi kepada sesiapa pun. Dengan sebab itu Abu Bakar dia tak bagi apa yang sedikit daripada benar yang Nabi tinggal kepada kerabat Nabi ataupun para isteri-isteri Nabi, tak ada. Falamma sami'at al-hadith min Abi Bakr lam tatajawazhu wa hadha mimma yu'akkidu annaha lam tasma' bihi min qabl wa illa lamma ja'at. Bahawa apabila Abu Bakar jawab baik tu tak ada tekan gapo lah. Benda kata Fatimah tak ada tanya pula, tanya apa gini tak. Apabila dengar jawapan daripada Abu Bakar Siddiq, dia sengat. Menunjukkan kata Fatimah ni tak biasa dengar dulu dah kata Nabi biasa sebut begini. Dan juga mereka orang panggil tak percaya kepada Abu Bakar kerana Abu Bakar As-Siddiq adalah orang yang benar, tak ada kajak bohong tak. Nah, habis itu takdi dengan sebab dia mari syari Abu Bakar, dengan sebab dia tak tahu dulu dah kata Nabi biasa sebut bahasa ni. Apabila mari syari Abu Bakar, tanya Abu Bakar, apa aku tak boleh makan pusaka daripada benda sedikit daripada pak ku tinggal? Abu Bakar jawab bahasa ni. Maka dia okey, ada apa? Dia pergi. La ilaha illallah. Kita pergi kepada hadis yang seterusnya daripada Abi Al-Bakhtari anna Al-Abbas wa Ali jaa ila Umar يختصمان يقول كل واحد من حمال صاحبه أنت كذا فقال عمر لطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص أنشدكم بالله أسمعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل ما لنبي صدقة إلا ما أطعمه إنا لا نورث وفي الحديث قصة. Jadi selepas daripada cerita ni, cerita lain pula, cerita baru pula lah. Tak ada cerita di antara anak mari syari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ni cerita baru pula. Nah, cerita yang mana harta Nabi yang meninggal sedikit, sama ada orang panggil kata sama ada tanah, baral, pedang, gapo sahaja tu. Nah, jadi hak tengah orang panggil. Jadi hak tengah. Apabila jadi hak tengah ni, Umar sebagai khalifah pada zaman itu selepas daripada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anha mati, meninggal dunia, orang panggil tu Umar nak jadi khalifah lah. Nah, Umar nak jadi khalifah. Umar nak jadi khalifah ni, dia latih dua orang lah daripada Abbas. Abbas ni orang daripada keluarga Nabi juga. Nah, Abbas ni anak kepada Abdul Muttalib. Abdul Muttalib orang panggil kata tok kepada Nabi SAW. Manakala Ali anak dia, anak kepada Ali ni anak kepada Abu Talib. Lung Nabi ni, pak saudara Nabi. Dan juga dia adalah menantu Nabi SAW Ali ni. Mana kata orang yang duk jaga harta tengah pada zaman tu, orang dalam belakang dah. Mana kata orang dalam ahli keluarga tak ada kata orang panggil kata kena bimbing gapo, harta akan hilang ke tak. Orang dalam keluarga dah. Nah, bawa duk jaga tu Abbas dengan Ali tu. Duk biasanya ada masalah sikit lah, mau jaga gini. Akhir sekali balas sedikit faya duk takkan pergi mari syari Umar sebagai khalifah. Jaa ila Umar yakhtasiman. Nah, setiap orang kata ning Abah gini Ali pun Abah gini Abah pun ya Ali gini. Sayangnya Umar kata kepada Talhah, Zubair bin Awam dan juga Abdul Rahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas. Empat orang ni adalah golongan daripada Al-Mubasysyirin bil Jannah. Fak-fak yang dijamin oleh Nabi SAW boleh masuk syurga. Allahu Akbar. Anshudukum billah. Fakmu boleh tak nak jadi saksi kepada aku kata bahawa safak kamu pun dengar daripada Nabi SAW yang Nabi biasa katanya kullu mali nabiyyin sadaqah. Setiap harta Nabi itu adalah benda yang sedekah. Illa ma at'amahu inna la nurath. Ini orang panggil tak
Umar ni seolah kata nak tekan sekali kata minta ingat kata setiap harta Nabi ni orang dalam keluarga tak boleh nak makan zakah. Bahkan dia adalah benda yang wakaf ataupun benda yang Nabi telah bersedekahwi kepada harta tengah, wang tengah Baitul Mal lillahi ta'ala untuk nak guna manfaat faedah. Ni tak ingat ke? Tekan. Ni sebagai tekanan sekali lagi, walaupun hadis ni sanad dia dhaif kerana Abul Bakhtari tadi dia tak biasa dengar hadis daripada Abbas. Ulama hadis dia kata Abul Bakhtari ni dia tak biasa dengar hadis mana-mana pun daripada Ali ataupun Abbas, tapi dia dengar melalui lelaki yang lain. Tapi hadis ni tak ada gapo kerana dua hadis selepas daripada ni mari menguatkan, mari kuat. Hadis ni mari tolonglah, benda kata gitulah. Hadis seterusnya daripada Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la nurathu ma tarakna fa huwa sadaqah. Kami tidak mewarisi apa yang kami tinggal kerana benda itu adalah sedekah. Aisyah ni sebenarnya dia termasuk orang yang boleh makan zakah daripada Nabi. Tapi seolah kata hadis ni yang diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim, Aisyah riwayat daripada Nabi biasa sebut kata, seolah kata Aisyah mari nak tekan kali kata, ingatlah kata hai sekalian, sama ada anak, ahli keluarga, bini seorang mana hak Nabi, aku pun termasuk orang yang boleh makan zakah Nabi juga. Tapi aku cerak menyata kata satu kali Nabi biasa sebut kata, Nabi ni tidak mewarisi gapo sikit habuk pun yang dia tinggal kepada kita yang boleh makan zakah ni, bahkan apa yang dia tinggal sedikit itu untuk jadi benar sedekah sahaja. Cerak dan menyata. Ni menunjukkan dalil ni kata insaf, adilnya Aisyah ni. Adilnya Aisyah dan juga benarnya Aisyah. Bahkan dia ni sebagai orang yang boleh makan zakah Nabi. Dan boleh jadi kalau kita nak kira katanya buat kalau Aisyah tak sebut hadis ni ataupun tak menyaksikan hadis ni, dengan sebab perasaan nak makan zakah Nabi pun boleh, tapi dengan sebab adil dia, juruh dia dan juga benar dia sebagai yang ada pada dia itu, dia kecek benar-benar apa yang dia dengar benar sungguh daripada Nabi SAW. Di hadis yang seterusnya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, la yaqsimu warathati dinaran wala dirhaman ma taraktu ba'da nafaqati nisa'i wa mu'nati 'amili fa huwa sadaqatun. Hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim. Ni mari nak tekan hadis tadi lah. Hadis Abul Bakhtari tadi itu dia balas di antara Abbas dengan Ali bin Abi Talibnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya dia belum daripada ni kata Nabi ni tak ada mewarisi, tak ada. Tak ada nak usaka kepada anak bini dia. Apa yang dia dengar ni tak ada kena bagi pas sikit habuk. Bahkan ambil, orang panggil tak ambil lah benda yang dia tinggal sedikit tu untuk wi nafkah kepada isteri dia. Nafkah saja, bukan waris tak, wi nafkah saja. Wa ukhra, dan juga separuh lagi untuk beri kepada orang khija dia. Wa ukhra li'amilihi, orang khija, orang duk kira khija khadim dia. Katanya khadim, katanya orang yang khija duk cara duit harta benar, katanya orang duk khija tunggu orang panggil tak kebun-kebun dah. Tapi Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani yang kata iaitu huwal al-awwal huwal mu'tamad, iaitu maksudnya khadim dia. Okey, apa dia panggil bil amil alladhi yali amral muslimina ba'd. We orang khija lah. We kepada orang khija yang duk cara urusan orang Islam selepas daripada Nabi SAW. Jadi pergi kepada hadis seterusnya. Mana gitu ya. Hadis ni, hadis seterusnya cerita tulah mengenai dengan Abbas dengan Ali, iaitu daripada Malik bin Ausin qal dakhaltu ala Umar فدخل عليه عبد الرحمن بن عوف وطلحة وسعد وجاء علي والعباس يختصمان فقال لهم عمر أنشدكم بالذي بإذنه تقوم السماء والأرض أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركناه صدقة فقالوا اللهم نعم. وفي الحديث قصة طويل. Hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim dan juga Imam At-Tirmidzi dalam kitab Sunan dia. Cerita itulah. Jadi Malik bin Auf ni dia kata satu kali aku biasa masuk mari syari Umar ibn Khattab, dan juga pada hari itu tu Abdul Rahman bin Auf pun mari syari Umar. Talhah pun mari syari Umar. Sa'ad bin Abi Waqqas mari syari Umar. Sama juga
Ada mari laginya Ali dan juga Abbas mari cari Umar dengan keadaan dua-dua ni duk balah. Faqala Umar, balah seperti kisah tadi, cerita tadi lah. Umar yang kata, boleh tak kamu menyaksikan dengan Allah Subhanahu Wa Taala sebagai orang yang boleh nak izinkan langit dan juga bumi ini boleh duduk? Ata'lamun, adakah kamu tahu? Kata satu kali Nabi SAW biasa sebut kata la nurath, kami ini tidak mewarisi dan juga apa yang kami tinggal ini adalah benar sedekah saja. Adakah kamu biasa dengar perkataan daripada Nabi yang Nabi sebut kata sebenarnya anak cucu, anak dan juga ahli keluarga dia ni tak boleh nak pakai saka Nabi ataupun Nabi tak tinggal saka kepada mereka? Tak. Bahkan saka yang Nabi tinggal itu adalah Nabi bersedekah kepada tengah. Faqalu, setiap orang mereka belaka sama ada Abdul Rahman, Talhah, Sa'ad. Pakat royak belaka kata Allahumma na'am. Ya Umar, betul. Hei Amirul Mukminin, betul benar yang kamu sebut tadi. La ilaha illallah. Ni royak katanya gitulah kata Umar ni benar apa tu apa yang Abu Bakar biasa sebut begitulah pada zaman Abu Bakar duk hidup lagi. Hadis yang terakhir dalam bab ini, hadis yang terakhir di dalam bab ini, iaitu daripada Aisyah radhiyallahu anha qalat, ma taraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dinaran wala dirhaman wala syatan wala ba'ira, qala wa asyqu fil 'abdi wal amati. Daripada Aisyah isteri Nabi, hadis ni riwayat Imam Ahmad dalam kitab Musnad. Aisyah riwayat kata Nabi SAW tidak tinggal harta dinar ataupun dirham, tak ada tinggal kambing, tidak tinggal unta. Qala wa asyukku. Dan juga rawi, salah satu rawi yang riwayat hadis ini syak lah kata, adakah dalam hadis ni Aisyah sebut katanya walaupun hama fil abdi, tinggal kepada hama ataupun tinggal kepada hama perempuan. Riwayat di sini katanya Nabi tak tinggal apa sikit habuk daripada dunia ni, apa ini sebut tadi. Tak ada sikit habuk. Bahkan dunia di sisi Nabi adalah benar yang terhina sangat, benar yang lekeh benar dunia ni. Hina sangat sampai kau Nabi kena usaha kerja ataupun hipung harta banyak sampai kau mati tu boleh nak tinggal banyak harta kepada waris dia. Tak. Hina benar. Allahu Akbar. Habis itu hakikat sebenar orang yang boleh makan saka Nabi adalah orang yang boleh makan saka ilmu daripada Nabi. Apa dia ilmu daripada Nabi? Al-Quran dan juga sunnah Nabi SAW. Hei ibu bapa, hei sekalian umat Islam, ingatlah bahawa harta saka yang sebenar yang kita boleh makan daripada Nabi ni. Siapakah saat kita hari ni pun walaupun Nabi tidak ada pun, apa dia yang kita boleh makan saka daripada Nabi? Al-ilmu, ilmu. Allahu Akbar. Ilmu yang kita ambil. Habis tu pia yang boleh saka ni daripada Nabi. Wahyu, saka wahyu daripada Nabi. Wa man akhadahu akhadha bihadhin wafirin. Inilah hakikat sebenar. Sepenuh sungguh dia dapat. La ilaha illallah. Ambillah ilmu, makanlah saka Nabi. Hei umat Islam, saka Nabi, mereduk Nabi, ilmu, mengaji, cari ilmu, mengajikan Quran, mengajikan sunnah Nabi SAW. Inilah saka Nabi, wujud. Kita walaupun bukan daripada ahli keluarga Nabi, tapi kalau kita ngaji Quran, ngaji hadis hari ini, adalah kita telah makan saka Nabi SAW. Melia ke tak? Melia lah. Melia lah. Nabi tak tinggal apa sikit apa. Hari ni pedai, hari ni topi Nabi, gotu Nabi, baju Nabi. Benar sungguh kedak tak tahu. Ada mari duk show dalam pipi-tepan tu, dalam museum tu, benar sungguh kedak tak tahu. Kadang-kadang benar kopi saja pedai ada dakwa kata pedai Nabi, rambut ataupun selipar je ada dakwa kata selipar Nabi, benar sungguh kedak tak tahu. Apa kita kacau duk pergi kacau duk tengok kacau. Hakikat yang sebenar saka Nabi yang Nabi dah dah. Nabi dah kata saka Nabi adalah ilmu. Apa kita tak ambil ilmu? Apa kita tak belajar? Kita nampak kata ilmu Nabi adalah lekeh, benar yang lekeh. Kita nampak kata ilmu Nabi adalah benar lekeh, benar. Tak ada padul sikit abuk. Kita sungguh kepada dunia lebih banyak daripada kita sungguh untuk nak makan saka Nabi lagi. Waliyazbillahi min dzalik. Jadi satu
benda yang riwayat satu kalinya, hadis yang diceritakan oleh Abu Hurairah dalam kitab Al-Tabarani, dalam Mu'jam Kabir dia. Satu kalinya Abu Hurairah dia pergi kepada Nak pasar Madinah, Nak bak jual oleh Madinah. Maka dia tengok orang sedang duk beli, duk raleh, duk beli, jual beli, orang duk geger duk beli. Dia panggil kepada orang yang duduk dalam ni, kata, ya ahlas suq, hei orang-orang yang duduk sedang jual beli dalam Nak ni, ma a'jazakum, oh fakmu ni sangat lemah sungguh lah, fakmu ni buat apa lemah talu tak ada talu ni. Qalu wa ma dhaka ya Abu Hurairah, dia tanya Abu Hurairah, kata, gapo dia mu hei Abu Hurairah, nak jak gapo kepada kami ni hei Abu Hurairah, nak jak gapo? Abu Hurairah kata, zaka mirathun Nabi sallallahu alaihi wasallam yuqsam, sekarang lah ni orang bagi saka Nabi, apa fak mudak gime duk gapo sining. Allahu akbar. Abu Hurairah mari prakat dalam Nak. Orang duk bagi saka Nabi yang Nabi tinggal, orang duk bagi saka Nabi, apa fak mudak gi. Wa antum hahuna duk sining la tadhhabun fatakhuduna nasibakum minhu, apa fak mudak gi me, apa yang fak kamu boleh nak makan saka daripada saka yang tinggal oleh Nabi tu. Allah, orang duk jual beli dalam Nak. Abu Hurairah mari pakat baik tu. Fa dia tanya, wa aina huwa, mana orang duk bagi ni? Abu Hurairah dia kata, fil masjid, di masjid Fak dia pakat keluar daripada masjid Saludah. Fak dia pakat keluar daripada Nak tu, siraan ilal masjid, menuju pergi kepada masjid Saludah. Nak pergi saka ni, Allahu akbar. Nak makan saka, nak harta ni. Wa waqafa Abu Hurairah lahum hatta raja'u. Fak dia pergi pakat pergi masjid. Untuk nak kita tengok, kata dia masjid ni orang dah bagi saka, gapo dia? Orang panggil terjatuh, mari jadi hak dia. Habu fak dia. Abu Hurairah duduk mana? Duduk situ. Abu Hurairah duduk di Nak tu. Sehingga fak dia klik. Faqala lahum ma lakum. Bawa fak dia klik sudah, Abu Hurairah tanya, kata, fak boleh gapo katik daripada harta Nabi? Allahu akbar. Fak dia kata, ya Abu Hurairah, faqad atainal masjid. Fak kami gidah masjid. Fadakhalna, masuk gidah lah masjid. Falam nara fi syai'an yuksam, tak ada kali. Orang duk bagi saka Nabi mana yang mengoyak tu, orang sedang duk bagi saka Nabi mana? Fak kami tak ada jumpa orang bagi saka apa sikit boleh masjid Nabi ni. Faqala lahum Abu Hurairah, Abu Hurairah jawab, kata, ama ra'aitum fil masjid ahadan, adakah kamu tak jumpa orang sikit abuk dalam masjid? Bala, jangan jumpa. Jumpa fak mana? Qauman yusallun, jumpa orang duk sembahyang ramai-ramai, jumpa orang yang duk baca Quran ramai-ramai, jumpa orang yang duk muzakarah mengenai dengan halal haram. Abu Hurairah kata, waihakum, fakmu ni celaka sungguh, kata, itulah harta saka Nabi yang sebenar tu. Ilmu dan juga ibadat, Quran, apa saja mengenai dengan kebaikan ilmu yang sedang saya mengenai dengan halal haram daripada Quran dan juga daripada sunnah, sehingga mengamalkan win apa tengok, semaya win apa tengok, puasa, ibadat win apa tengok, itulah saka Nabi yang sebenarnya. Apa form dasarnya? Fadzaka mirathu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah. Soalah kata Abu Hurairah, nawaya kata, inilah hakikat harta Nabi yang sebenar. Ilmu yang boleh membawakan kita beribadat kepada Allah, itulah yang sebenar. Harta benar tu adalah fitnah, adalah benda yang kecil sahaja dalam dunia. Ibadatlah yang kita nak buat. Itulah kita pada bab yang pertama, bab yang ke-55 mengenai dengan saka Nabi. Akhirnya Nabi tinggal apa tak? Nabi tinggal pedai dia, Nabi tinggal bagal binatang kecil dia, dan juga tanah dia sedekah. Gitu ya. Ada sikit abuk dinar, duit, dirham, duit, ada sikit abuk harta. Ni lah. Ahqar dan juga ahqar. Sangat hina. Dunia ni sangat hina. Dunia ni sangat hina. Dunia ni sangat hina bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila dunia ni sangat hina bagi Nabi, Nabi adalah orang yang kenal hakikat dunia sebenar. Apa kita kacau dia gebuk, kacau dia balah, kacau dia nak kepada dunia sampai terlupa Allah Ta'ala sangat. Kita zalim. Terlupa Allah Ta'ala kita ni. Kita weak kepentingan dunia lebih banyak daripada kepentingan kepada akhirat lagi. Nabi kepentingan kepada akhirat lebih banyak daripada dunia lagi. Kita selisih dengan Nabi ni. Kita selisih tak serupa dengan Nabi SAW. Jadi kita pergi kepada bab yang terakhir, masa tak beberapa minit lagi.
Bab yang terakhirnya babu ma jaa fi ru'yati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ru'yah, mimpi tengok jumpa Nabi dalam tidur. Jadi al-Imam At-Tirmidzi dia khatam kitab Syama'il dia ini dengan bab ni lah, untuk nak ayat katanya liyuqar al-irtibat, hubungnya di antara kena Nabi. Orang yang nak mimpi ni pasti dia kena Nabi dulu. Mimpi kata jumpa dengan Nabi, ngigan, nampak Nabi dalam ngigan ni, pasti dia kena belajar Syama'il dulu. Allahu Akbar. Habis tu soalan kata Imam At-Tirmidzi dia wari bab mengenai dengan mimpi akhir sekali ni, tujuan untuk kita kenal dulu. Dia kata Nabi ni rupa dia bala mana, sehingganya orang manusia yang kamu nampak dalam mimpi yang dakwa kata Nabi itu sungguh kedak jadi Nabi, ataupun betul sungguh kedak dengan apa yang diriwayatkan oleh hadis-hadis yang kita belajar yang telah lepas mengenai dengan syama'il Nabi, sifat Nabi. Sifat Nabi. Itulah Imam Tirmidzi, masya-Allah, terima kasih banyak Imam Tirmidzi. Kalaulah tak serupa dengan riwayat yang sahih yang kita biasa belajar, dan juga kita kaca dakwa kata jumpa Nabi juga, tapi tak serupa Nabi dengan riwayat yang kita duk belajar ni, syaitan lah. Adalah syaitan yang mari tipu kita dalam mimpi kita. La ilaha illallah. Terima kasih banyak-banyak kepada Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala. Jadi kita pergi kepada hadis yang pertama sekali. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, man ra'ani fil manam faqad ra'ani fa inna asy-syaitan la yatamathalu bi. Hadis riwayat Ibnu Majah dan juga Imam Tirmidzi dalam kitab Sunan dua-dua. Daripada Abdullah bin Abbas, Nabi SAW bersabda, sesiapa yang nampak tengok aku dalam mimpi dia, maka dia seolah-olah kata nampak aku sungguh. Kerana syaitan tak boleh nak, orang panggil dia syaitan tidak ada kuasa untuk nak merupai, orang panggil dia nak pelangrang, nak mari dalam mimpi kita dengan rupa Nabi ni, penpai medan la yatamathalu bi. Nabi kata, Nabi takkid dia kata tak boleh jadi syaitan nak serupa dengan aku dan juga mari masuk dalam ngigam fak kamu dah. Nah, habis tu sesiapa yang mimpi nampak Nabi dalam ngiga dia dengan sifat yang telah dijanji sungguh, sifat Nabi yang kita belajar ni. Nah, la bi sifatin ukhra, bukan sifat yang lain dak. Faqad ya'ti syaitan lil insan bi sifatin ukhra. Dia boleh jadi syaitan, dia boleh mari dan masuk dalam mimpi kita dengan sifat yang lain selain daripada sifat Nabi. Ni ayat tadi ni sifat ni. Habis tu benda yang boleh nak confirm, benda yang boleh nak tekan kata kita nampak Nabi dan juga orang dalam mimpi kita tu adalah Nabi sungguh melalui sifat ni. Kita tengok belah mana. Nah, kalau selain daripada sifat ni, makna kata syaitan. Dan makna kata syaitan. Kerana syaitan tak boleh nak mari serupa dengan Nabi. Wa qad yatamathal bi suwarin ukhra fayati al-insana fi manamihi wa yaqulu lahu innahu nabi. Boleh jadi mari dengan rupa orang lain, bukan sifat daripada sifat Nabi, tetapi dakwa kata ning Nabi, jumpa dengan Nabi, ning jumpa mimpi dengan Abu Bakar, mimpi jumpa dengan Umar, wa huwa fi dhalika kadhibun. Bahkan itu dusta saja, bohong. Ingatlah kata syaitan tak boleh nak merupai dengan Nabi. Kalaulah orang yang kita jumpa dalam mimpi kita betul sungguh dengan Nabi, riwayat yang kita belajar dalam Syama'il ni, itu Nabi sungguh. Faqad ra'ani, Nabi ya. Faqad ra'ani. Hadis yang seterusnya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ra'ani fil manam faqad ra'ani fa inna asy-syaitan la yatasawwar atau qala la yatashabbahu bi. Hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim. Hadis serupa dengan Abdullah bin Mas'ud. Dia katanya, siapa yang mimpi nampak aku dalam mimpi dia, sebenarnya dia nampak aku sungguh lah. Kerana syaitan tak boleh nak merupai Nabi ataupun nak serupa wajah muka Nabi, tak boleh. Tak boleh dipin pai medan, mai mi kham sama, dia kata tak ada kuasa. Dan juga hadis seterusnya daripada Malik, an Abi Malik Al-Ashja'i an abihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ra'ani fil manam faqad ra'ani. Siapa yang nampak aku sungguh dalam mimpi dengan sifat yang biasa dia belajar sungguh, mana kata nampak sungguh? Mana kata nampak sungguh? Hadis ni serupa dengan hadis Abdullah Mas'ud dan juga serupa dengan Abdullah. Mari takkid orang panggil mari tekan yang kata riwayat mengenai dengan mimpi Nabi, banyak riwayat. Banyak riwayat. Hadis yang seterusnya daripada Abu Hurairah
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثلني قال أبي فحدثت به ابن عباس فقلت قد رأيته فذكرت الحسن بن علي فقلت شبهته به فقال ابن عباس إنه كان يشبهه. Abu Hurairah katanya Nabi SAW biasa bersabda, siapa yang nampak Nabi dalam mimpi, mana kata nampak Nabi sungguh. Kerana syaitan tak boleh nak merupai Nabi. Qala Abi, maka Abi iaitu Kulayb. Abi sini mana kata Kulayb kerana Asim ni dia ambil hadis ni daripada pak dia Kulayb, dan juga pak dia ni dengar daripada Abu Hurairah. Jadi pak dia kata pada mana? Pak kepada Asim dia kata, aku pergi cerita kepada Abdullah bin Abbas. Fakultu qad ra'aitu, aku nampak. Fadzakartu al-Hasan bin Ali, serupa dengan Hasan bin Ali. Fakultu syabbahtu, serupa dengan Hasan bin Ali. Maka Abdullah bin Abbas kata, sungguh benar. Kata Nabi ni, wajah muka dia ni serupa dengan Al-Hasan bin Ali. Hasan bin Ali, cucu dia lah. Serupa, meh-meh orang panggil. Hadis seterusnya, An Yazid Al-Farisi wa kana yaktubu al-masahif. Qala ra'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fil manam zaman ibn Abbas. Qala faqultu li ibn Abbas inni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil naum. Faqala ibn Abbas inna Rasulullah kana yaqul inna asy-syaitan la yastati'u an yatashabbaha bi. Faman ra'ani fil naum faqad ra'ani. هل تستطيع أن تنعت هذا الرجل الذي رأيته في النوم؟ قال نعم. أنعت لك رجلا بين رجلين جسمه ولحمه أسمر إلى البياض أكحل العينين حسن الضحك جميل دوائر الوجه ملأت لحيته ما بين هذه إلى هذه قد ملأت نحره. قال عوف ولا أدري ما كان مع هذا النعت. فقال ابن عباس لو رأيته في اليقظة ما استطعت أن تنعته فوق هذا. Hadis riwayat Imam Ahmad dan juga Imam At-Tirmidzi sendiri. Jadi cerita dia Yazid bin Faris Al-Farisi. Yazid Al-Farisi, dia salah satu orang yang biasa tulis mushaf. Mushaf ni mana kata Quran lah. Quran ni zaman Uthman bin Affan ni banyak panggil orang mari tulis, Dia royak kata Yazid ni, dia biasa royak kata aku biasa mengigar mimpi dan juga nampak Nabi. Maka dia pergi royak kepada Abdullah bin Abbas, kerana Abdullah bin Abbas dah ada di masa tu. Royak kepada Ibn Abbas kata, "Hai Ibn Abbas, aku tengok nampak Nabi dalam ngigar." Ibn Abbas kata, "Inna Rasulullah, aku biasa dengar Nabi sebut kata siapa yang nampak Nabi dalam ngigar, dalam mimpi, makna kata nampak Nabi sungguh. Kerana syaitan tak boleh nak merupai Nabi. Nak perang Nabi tak boleh." Maka Abdullah bin Abbas seolah kata dia nak teh lah, dia panggil nak cek kata sungguh ke tak Nabi sungguh ke tak. Dia yang kata boleh ke tak hal tastati', boleh ke tak nak mensifatkan lelaki yang menampak dalam mimpimu tu. Maka boleh, dia kata boleh. Dia kata tubuh badan Nabi, orang panggil tangan kulit Nabi pergi kepada merah pergi kepada putih. Dan ada juga dua mata Nabi pakai kening, pakai inah, pakai apa dia panggil? Buah kening orang panggil. Hasanul dhahik, Nabi senyum, jamilu dawairil wajh, muka dia sangat cantik, janggut dia lebat. Dah lebat sangat. Saya akhir sekali Ibn Abbas kata, benar apa yang nampak tengok tadi, benar sungguh. Nak katanya lelaki yang kita nampak tengok dalam mimpi kita, kalaulah kita nak dakwa kata Nabi, dia kena mutabiqun tamaman li sifatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kena serupa sungguh dengan sifat yang diriwayatkan oleh hadis-hadis yang kita belajar. Orang panggil kita ngigan nampak lelaki satu orang dalam mimpi kita ambil rupa dia ni mari ukur dengan Nabi, kita rasa kata dia ni Nabi, kita ambil mari ukur melalui hadis yang kita belajar ni, serupa ke tak muka, kulit, rambut, tinggi Nabi lah. Kalau serupa dengan hadis-hadis yang sahih yang riwayat mengenai dengan sifat Nabi, makna kata mimpi kita tu sungguh. Mimpi kita itu tu sungguh. Tapi kalau ambil tu orang yang dakwa kata mimpi nampak Nabi, kena mai ukur. Kalau lah mai ukur dah, kalau tak ukur
ataupun ukur dah tak sama dengan apa sifat yang diriwayat melalui hadis yang sahih-sahih seperti ini, makna kata dakwa itu palsu, bohong dan juga daripada syaitan. Daripada syaitan. Nah, hadis seterusnya makna dia samalah tapi daripada Abu Qatadah. Dan juga hadis seterusnya daripada Anas. Serupa juga. Nah, serupa juganya hadis Anas. Nah, hadis Anas. Hadis yang belum yang terakhir, dua hadis yang terakhir. Ya, sebagai Imam Tirmizi rahimahullah taala, dia wari sebagai hadis yang terakhir dalam kitab ni, iaitu hadis 400, hadis nombor 414 dan juga 415. Dan sebagai hadis yang terakhir yang dia letak dalam kitab ini, nah, iaitu hadis yang bersangkut dengan suruh pegang teguh dengan sunnah Nabi SAW. Hadis yang pertamanya sebagai perkataan Abdullah bin Al-Mubarak. Dia katanya, idza butulita bil qada fa'alaika bil athar. Apabila fakmung dilatih jadi tok qadi, maka haraplah kamu pegang teguh dengan athar sunnah Nabi SAW. Maksud asar di sini ni maksud kata apa yang meninggalnya dari apa yang tinggalnya daripada Nabi, daripada sahabat dengan sanad yang sahih. Wal muradu bil athar al ma'thuru an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa an sahabatil kiram bil asanid as sahihah. Nah, iaitu apa yang ditinggalkan oleh Nabi dan juga para sahabat kiram dengan sanad yang sahih semua. Habis itu di sini ni nak hakikat agama Islam yang sebenar, agama fadinun Nabi. Agama Nabi adalah athar, hadis-hadis yang diriwayat dengan sanad yang sahih sungguh. Dalam kitab yang mu'tamad, yang sangat diiktiraf sungguh. Ni agama Islam begini, begini. Bukan kata agama Islam ambil rata redang, nak ambil situ, ambil sini, ambil situ. Tak. Agama Islam adalah qala Allah, qala Rasul. Apa yang daripada Allah, apa yang daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah hakikat agama Islam yang sebenar. Agama Islam yang sebenar suruh pegang dengan hadis, suruh pegang dengan athar, dan juga suruh pegang hadis athar yang bersanad dengan sanad yang sahih. Peliharalah kita dalam kita nak pilihkan hadis untuk nak amal, untuk kita nak mengajar, untuk kita nak sahabat, pilih hadis yang sahih. Jangan mudah-mudah kita tak khabar hadis yang kita duk sebar, hadis kita duk mengajar, hadis kita duk hurai hajar sebar kepada orang lain adalah hadis yang palsu daripada Nabi dah, ataupun hadis yang sahih. Habis itu perkataan yang terakhir sekalinya daripada Muhammad bin Sirin. Qala Muhammad bin Sirin, hadzal haditsu dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Hadis ni ataupun hadis Nabi adalah agama. Yang kita duk belajar hadis ni adalah agama. Maka kita ambil teliti lah, kita nak ambil agama ni, kita nak belajar hadis, kita nak ambil ilmu agama ini daripada sesiapa. Fanzuru, tengok amman ta'khuduna dinakum. Kita nak belajar hadis ni daripada pihak. Adakah orang yang nak musafah, nak mengajarkan agama kepada kita adalah orang yang sangat pegang teguh semua daripada Quran dan juga hadis? Tak ambil. Kerana agama Islam adalah agama bersanad. Al-isnadu minad din. Walaula al-isnadu laqala man syaa ma syaa. Kalaulah tidak ada sanad hari ini, setiap orang, setiap ustaz, setiap tok guru akan boleh dakwa setiap perkara pun yang dia nak mengajar. Tapi apabila ada sanad, setiap perkataan, setiap benar yang tok guru nak mengajar pasti kena bersanad. Dasar daripada mana? Dalil daripada mana? Ada kebenar yang mengajar dakwakan ini, ada dalil sungguh daripada Quran ataupun daripada hadis Nabi. Dan juga daripada hadis Nabi ada kebersanad dengan sanad yang sahih sungguh. Ini agama Islam. Al-isnadu minad din. Habis itu ulama pakat sungguh wakwi pentingnya zaman dulu dan juga zaman sekarang dengan hadis Nabi. Mereka karyakan kitab, mereka himpunkan hadis-hadis yang sahih. Mereka himpun pula kitab yang himpun hanya hadis yang dhaif ataupun hadis yang dusta, yang bohong, yang palsu, untuk nawi umat Islam belakang boleh tahu kata, boleh perbezaan kata hak mana hadis sahih, hak mana hadis dhaif, hak mana hadis yang palsu, yang dusta ke atas Nabi SAW.
Dan juga Imam Tirmizi dia khatam dengan dua hadis ni, dua asar ni untuk orang Islam yang mempelajari akan sifat-sifat Nabi ataupun dia mengaji sakut dengan urusan agama, wajib dia kena pentingnya sungguh kepada asar yang sahih sungguh, dan juga hadis yang marfu'ah daripada Nabi SAW ataupun mauqufah yang sahih sungguh daripada sahabat sungguh. Itulah kita pada khatamnya kitab ni kita pada hari ni. Maka kita dapat istifadah faedah yang banyak daripada kitab ni. Kita terima kasih kepada Imam Al-Bukhari, Imam Tirmizi dan juga tugu-tugu dia, dan juga kita terima kasih kepada orang yang menyebarkan ilmu kitab ini. Muslim ataupun Imam Tirmizi dia karya kitab ni sungguh, tapi kalaulah anak-anak murid mereka tidak sebarkan ilmu Imam Tirmizi, nescaya kitab ini, ilmu ini tak akan sampai kepada kita. Jadi kitab ni dengan apa sahaja, dengan siapa sahaja yang orang panggil misuan, ada habuai dalam nak menyebarkan sampai kepada kita sebagai umat Islam yang terakhir ni, yang akhir-akhir ni, kita terima kasih, jazahumullah khairan jazak. Dan juga kita banyak bersyukur, mudah-mudahan kitab Syama'il Muhammadiyah ini dapat manfaatnya banyak kepada kita, insya-Allah. Kita tengoklah belah mana kitab mana pula yang kita akan cari mari, dan juga kita akan ngaji sama pula selepas daripada ni, insya-Allah. Itulah kita pada hari ini sebagai khatam akhir majlis kita dalam kita mengaji kitab Syama'ilun Nabi SAW. Dan juga pada minggu depan boleh jadi saya akan ada musafir lah, betul lepas malam. Jadi 2 minggu lagi kita akan cuba mari tengok kata kitab apa yang kita akan belajar yang baru ini. Adakah kita Riyadhus Salihin kita akan sambung yang dulu, ataupun kitab yang mana yang kita nak kata patut kita nak mengaji, kita nak gapo, kita akan belajar sama. Jadi tamat kitab ni, dan juga saya sedang duk mengajar kitab Sahih Bukhari juga, dan juga kitab Ar-Rahiqul Makhtum. Saya sedang duk mengajar juga setiap hari Senin di sekolah for budak-budak ni. Setelah sepanggarit lagi Sahihul Bukhari. Jadi kita adalah khadimus sunnah, khadim kepada sunnah Nabi. Kita sebarkan hadis Nabi banyak. Mudah-mudahan ibu bapa dapat manfaatnya banyak, insya-Allah. Apa silap salah daripada saya yang mengajarkan kitab ini, saya minta maaf. Apa yang salah boleh mari nak royak kepada saya, dan juga saya usaha nak baiki, insya-Allah. Mudah-mudahan kita dapat menambahkan cinta kepada Nabi sama, cinta untuk kita beramal kepada ahli Nabi. Sehingga akhir sekali kita cinta dan juga kita mati dengan keadaan ini lah. Akhir sekali kita akan bangkit pada hari kiamat bersama dengan Nabi, dan juga bersahabat dengan Nabi di dalam syurga nanti. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin.